Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Ini bertemu lagi dengan Cikgu Syahiza untuk kertas bahasa Melayu. Okay, seperti yang dijanjikan, saya dah bagi kepada kamu soalan akhir tahun. Okay, hari ini kita akan berbincang kertas satu dahulu, iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, seperti yang kamu semua sedia maklum, untuk kertas satu, kita terpaksa menjawab dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Okey, untuk bahagian A, terdapat 20 soalan, iaitu merangkumi soalan bahagian objektif, iaitu morfologi dan sintaksis. Morfologi ni maksudnya pengujian kata, sintaksis ni bahagian pengujian ayat. Okey, untuk kata ni mungkin soalan 1 hingga soalan 12 macam tu, 13, 14, 15 soalan ayat, 16 ataupun 17, 18, 19, 20 itu soalan pemahaman. Okey, itu ya. Baik, untuk bahagian B pula ialah soalan yang diuji untuk dijawab secara bertulis. Okey, murid-murid perlu berjawab soalan bahagian B ni mengikut markah yang diberi. Okey, murid kena teliti. 1 markah jawapan macam mana, 2 markah macam mana, 3 markah macam mana. Okey, kalau 1 markah tak payahlah nak tulis ayat panjang sangat. Selalu 1 markah ni selalu dia uji kata je lah. Dia bagi macam sambungkan daripada soalan tersebut. Kalau 2 markah selalunya kita ambil dalam petikan ataupun maklumat yang diberi dan tolong jawab dengan jawapan yang penuh. Jangan terus supaya, kerana macam tu kita ambil daripada soalan. Yang ketiga, soalan 3 markah ni selalunya meminta kita punya pendapat, lebih kepada kebat sikit, memerlukan kita buat analisis. Kita kena fikir di luar kotak. Kita kata dia tanya pendapat kita, macam mana nak jawab ni kalau soalan macam ni. Jadi kita pada pendapat saya setuju ke tak setuju ke. Jadi kamu kena bagi idea kamu sendiri. Dapat sekurang-kurangnya 2 idea lah untuk 3 markah ni. Itu je untuk penerangan cara menjawab soalan sebelum kita berbincang kepada soalan yang seterusnya. Okey, baik. Kita teruskan kepada soalannya. Baik, kita masuk soalan 1. Okey, Basri mencari makna perkataan yang tidak difahaminya. Okey, untuk soalan pemahaman ni selalunya mempunyai kata kuncinya, iaitu di sini kata kuncinya ialah mencari makna perkataan. Okey, jadi Basri ni mencari makna perkataan. Okey, kita garis kata kunci dia mencari makna perkataan. Jadi kalau mencari makna perkataan, selalu pelajar akan guna apa? Murid akan guna apa? Berita harian ni surat khabar, kamus. Semua orang tahu bila sebut maksudnya kamus. Selalu guna dalam pelajaran bahasa Inggeris. Kita nak cari makna dia kan. Okey, tata bahasa dewan ni nak merujuk kegunaan kata. Macam kita dapat kata pemeri. Kita kata okey, kata pemeri ni nak guna macam mana? Kita guna tata bahasa dewan. Mastika ni lebih kepada novel. Mungkin macam nak cerita pengalaman sesiapa ke, kita boleh baca untuk nak rehat sekejap selepas belajar, bolehlah nak baca Mastika ni. Okey, jadi yang paling tepat ialah kamus pelajar. Okey, kamu tanda B di situ. Baik, nombor 2. Kamalia telah menjawab jawatan. Okey, kata kuncinya jawatan. Maksudnya setiap orang ada jawatan lah kalau dia bekerja. Mungkin dia bekerja di bank, jawatan dia sebagai apa? Yang kalau bahagian depan tu, bahagian kaunter tu bahagian apa, kerani ke apa ke, macam tu lah. Okey, di syarikat pelancongan, maksudnya yang bekerja di syarikat pelancongan. Jadi jawatan kuasa ni macam kamu biasalah. Kamu kalau jadi persatuan Bulan Sabit Merah, kamu ada jawatan kuasa sebagai pengurusi ke, setiausaha ke, naib pengurusi ke, bendahari ke, tu jawatan kuasa. Bumi Putera ni maksudnya
penduduk di satu kawasan tersebut atau satu negara tu, kalau dia penduduk asal itu adalah Bumiputera di situ. Macam kita orang Melayu ialah Bumiputera bagi negara Malaysia. Kaki tangan ni maksudnya pekerja. Maksudnya sesuatu syarikat tu perlukan kaki dengan tangan nak buat benda tu. Jadi kita tak sebutlah kaki tangan tu, kita sebut ringkasan. Untuk pekerja ni kita guna kaki tangan. Yang ketiga ialah yang keempat ialah setiausaha. Setiausaha tu macam cikgu kata tadilah, bidang jawatan dalam sesuatu organisasi ataupun persatuan gitu, dia ada setiausaha. Okey, jadi jawapan yang tepat ialah kaki tangan untuk soalan nombor 2. Okey, yang ini ialah pengujian kata majmuk mantap. Sebab tu dia rapat. Kata majmuk mantap ni dia tak asingkan dua patah perkataan tersebut. Kaki dengan tangan digabung. Okey, soalan kedua dah selesai. Baik, sekarang kita akan masuk soalan yang ketiga. Okey, untuk soalan ketiga, kita tengok di sini soalan ketiga ialah kelihatan. Kelihatan kerbau sedang berkubang di dalam lumpur di kawasan sawah padi. Perkataan berkubang ni apa pula ni? Cikgu tak pernah dengar berkubang ni. Kawasan sawah padi. Maksudnya dia berendam. Orang kata mandi lah berkubang tu. Mandi belum dalam air lumpur tu di sawah padi. Sekarang jarang nak tengok lah kamu sawah padi pun. Moden sekarang tak ada kerbau dekat sawah padi tu. Okey, jadi tapi kita bukan nak uji berkubang hari ni, kita nak uji kerbau ni. Kerbau ni kamu tahu apa dia? Binatang. Jadi nak tengok penjodoh bilangan dia apa dia? Segerombolan ke, sekumpulan ke, sekandang ke, sekawan ke? Okey, kalau gerombolan ni selalu kita fokus kepada penggunaan perkara-perkara yang ataupun kumpulan-kumpulan yang tidak berapa elok, contoh pencuri ke, perompak ke, lanun, kita guna gerombolan. Sekumpulan ni macam murid ke, pelajar ke, orang-orang yang berkumpul tu, ramai tu kita kata sekumpulan. Sekandang ni kalau ada gambar duduk sekandang gitu, tapi kita jarang guna sekandang kerbau ni. Kalau ada gambar itu tak apa. Jadi sekarang kalau kita fokus ialah binatang penjodoh bilangan lebih pada seekor ialah sekawan. Okey, habis soalan nombor 3. Pergi pula soalan nombor 4. Yang ini pengujian kata ganti nama diri. Untuk kata ganti nama diri ni kamu semua tahu ada diri pertama, diri kedua, diri ketiga. Dan saya pisahkan pula kata ganti nama diri ni kepada bahasa biasa, bahasa istana dan bahasa klasik. Jadi kita tengok siapa penutur di sini. Okey, wahai Puteri Mayangsari. Tahu wahai Puteri Mayangsari ni mestilah anak raja. Kata inang, inang ni ialah pengasuh anak raja ni atau pembantu. Kita kata bibi lah yang jaga anak raja tu. Okey, wahai Puteri Mayangsari mahu menyediakan masakan kegemaran. Dia cakap dengan puteri tu, bukan bercerita tentang puteri tu, tapi dia bercakap sendiri. Maksudnya inang ni diri pertama, Puteri Mayangsari ni diri kedua. Jadi dia nak panggil apa dekat Puteri Mayangsari ni? Jadi kamu ingat kata ganti diri kedua untuk bahasa istana. Jadi dia mestilah panggil tuanku. Wahai Mayangsari, tapi dia tak panggil tuanku di situ. Dia dah panggil wahai Puteri Mayangsari, dia panggil terus nama dia. Jadi dia nak bagi tahu diri dia. Diri dia tu sebagai apa? Jadi dia kata apa diri dia di sini? Dia nak bahasakan diri dia ialah sebagai apa untuk diri ketiga. Okey, jadi inang ni akan membahasakan diri dia untuk menggantikan nama dia. Dia tak sebut inang. Diri dia nak ganti, dia nak cakap dengan anak raja ni. Jadi dia akan kata apa? Dia tak boleh kata tuanku mahu. Tuanku tu dia kalau dia panggil Puteri Mayangsari ni, tapi dia tak panggil tuanku, dia panggil wahai Puteri Mayangsari. Jadi dia dah gantikan tuanku tu dengan wahai Puteri Mayangsari. Dia nak bahasakan diri dia sendiri pula. Jadi dia nak kata apa? Hamba ni kalau dia cakap dengan bukan raja, orang dulu-dulu, hamba tu maksudnya saya. Tuan hamba tu kamu, awak. Patik tu ialah bahasa istana. Kita tak cakap dengan raja saya, kita cakap diri kita patik. Tuanku tu kita panggil kat raja. Beta tu hanya raja yang bercakap. Dari sini inam cakap, jadi terus memang tak kenalah di sini.
Hamba tuan hamba pun tak kenalah sebab bahasa ni. Jadi antara dua ni je. Patik tuanku, tuanku baginda. Tapi dia tak panggil raja. Jadi automatik jawapan dia ialah patik tuanku. Okey, jadi maksudnya dia menggunakan bahasa diri dia. Apa dia? Diri dia ialah patik dan panggil kepada raja tu tuanku. Okey, patik mahu menyediakan masakan kegemaran tuanku. Okey, habis. Diri nombor kata nombor 3 di situ. Nombor 4. Baik, nombor 5. Makcik Amni, abang sepasang baju Melayu putih untuk dipakai semasa majlis angkat nikahnya nanti. Makcik Amni ni buat untuk abang. Jadi kamu takkan menjahit abang. Jahitan abang, menjahitkan abang, dijahit. Kalau dijahit ni ayat pasif, dijahit oleh siapa? Menjahit baju apa. Tapi di sini orang. Jadi kita kata di sini ialah dari segi benefaktif macam ibu membuatkan ayah secawan kopi. Prinsip tu maksudnya ibu buat kat ayah, ayah untung, ayah boleh minum. Macam ni Makcik Amni buat kat abang, jadi menjahitkan abang, bukan menjahit abang. Maksudnya menjahitkan abang tu jahit baju untuk abang, bukan jahit abang jenuh abang sekali. Okey, untuk soalan 5 selesai. Kita pergi soalan 6 berdasarkan gambar ni. Kamu tengok gambar ni, fokus kat tangan dia. Lubang itu lubang itu telah oleh Pak Jamal dengan menggunakan sebatang cangkul. Jadi Pak Kamal ni nak buat apa? Kalau nak buat lubang tu, digali, dikopek, dicungkir, dibelah. Jadi dia nak korek lubang itu ialah digali. Maksudnya korek guna cangkul, digali. Okey, selesai soalan nombor 6. Baik, selesai soalan nombor 6. Kita pergi kepada soalan nombor 7. Okey, murid-murid tahun 5 Seroja mengikut kelas tambahan setiap hari mengikut jadual sebagai mengikuti kelas tambahan setiap hari mengikut jadual sebagai persediaan UPSR pada tahun depan. Murid tahun 5 Seroja buat persediaan. Okey, sedang ke, pernah ke, belum ke, perlu. Jadi setiap hari apa ni maksudnya? Murid tahun 5 Seroja perlu mengikuti kelas tambahan setiap hari mengikut jadual. Jadi mereka perlu mengikut kelas tambahan setiap hari, barulah persediaan tu lengkap. Kalau sedang tu maksudnya pada mereka tu maksudnya murid tahun 5 sedang ke kelas tambahan di kelas ke apa ke. Yang ni maksudnya dia menceritakan, bukan cerita pada waktu tersebut. Jadi murid tahun 5 Seroja perlu mengikuti kelas tambahan setiap hari mengikut jadual sebagai persediaan. Jadi mereka ni perlu buat persediaan untuk UPSR. Okey, baik. Tenunan songket di kedai itu sungguh halus. Tenunan songket. Tenunan songket. Jadi kerja tenunan sungguh halus. Jadi kita nak uji apa di sini? Tadi cikgu lupa bagi tahu. Untuk nombor 6 ni kata kerja digali, dibelah gitu. Okey, untuk soalan nombor 7 kata bantu. Soalan nombor 8 ni ialah kata penguat. Kata penguat ada 3. Penguat hadapan, penguat belakang, penguat bebas. Kata penguat ni hadir bersama kata adjektif. Jadi kata adjektif di sini ialah halus. Jadi kamu tengok kata adjektif dah ada yang kosong di belakang. Jadi maksudnya kita kena guna kata penguat belakang. Kita tak boleh guna penguat depan. Kalau penguat depan ada dah di sini. Sungguh. Sungguh ni pun kata penguat juga. Jadi apa yang boleh hadir dengan dua kata penguat? Yang cikgu duk bagi tahu kamu tu PST. Paling sekali third tak boleh duduk sekali. 3 tu sebab 3 tu tinggi dah darjat dia. Jadi sungguh apa? Paling ni tak boleh takkan. Sungguh paling halus. Paling ni kata penguat depan. Sekali kata penguat belakang. Agak kata penguat depan. Terlalu kata penguat depan. Jadi nampak yang di belakang hanyalah sekali. Jadi sungguh dengan sekali tak apa, boleh hadir bersama. Kalau di sini paling halus sekali terus salah. Jadi sungguh halus sekali betul. Okey, faham? Kata penguat belakang, kata penguat hadir bersama dengan kata adjektif. Okey.
Jadi kamu tengok kedudukan kata penguat tu kita nak uji di mana. Kalau belakang ke depan ke macam tu. Okey, selesai soalan 8. Setelah selesai soalan 8, kita pergi kepada soalan 9. Okey, banyak rumah setinggan dibina di bandar Sungai Petani. Sisi tu maksudnya macam sebelah lah. Saya berdiri di sisi siapa. Okey, hadapan tu duduk depan lah. Kalau orang rendah dia duduk depan pada orang tinggi. Pinggir tu berhampiran, bersebelahan. Samping tu maksudnya kalau kamu kata tadi sisi, pinggir, samping ni macam lebih kurang sama. Hampir depan, ambil sebelah-sebelah macam tu. Tapi kegunaan yang tepat. Maksudnya kita nak pilih kegunaan yang tepat. Jadi maksudnya pinggir bandar. Yang ni yang paling tepat. Pinggir. Maksudnya bukan di tengah-tengah bandar. Pinggir bandar. Berdekatan bandar. Kalau Kuala Lumpur tu ialah bandaraya yang metropolitan. Orang kata besar sangat lah. Besar. Ibu negara kita Kuala Lumpur. Tapi macam Sungai Buloh. Semua tu adalah pinggir bandar. Maksudnya bukan bandar. Pinggir bandar Kuala Lumpur. Bersebelahan ataupun berdekatan dengan bandar Kuala Lumpur. Okey, baik. Seterusnya, soalan 10. Berdasarkan gambar yang diberi ni. Okey, Pak Wak Karman sedang kamu tengok ni. Buah koko ni. Tengok tangan dia. Buah koko yang sudah matang untuk dijual. Dia guna buluh tak? Dia guna kayu tak? Kalau guna kayu baru boleh kata mengait. Tak ada. Meragut. Macam meragut ni macam buang rumput, cabut rumput. Tak ada. Okey, menarik atau memetik. Menarik ni macam kita tarik benda datang kat kita. Tarik, ambil tali, tarik gitu. Tapi yang ni tak sesuai untuk menarik. Jadi kita nak ambil buah ialah memetik. Kata kerja. Okey, habis soalan 10. Kita pergi soalan 11. Okey, untuk soalan 11. Ini ialah kata apa ni? Kata perintah. Pastikan nama kamu ditulis pada kertas jawapan. Kata pengawas peperiksaan kepada calon-calon. Okey, pengawas ni nak suruh. Okey, jadi cara nak guna dia. Takkan dia nak kata jemput. Pastikan nama jemput tu macam jemput duduk, jemput makan, jemput masuk. Macam tu. Okey, tolong nak minta permintaan kita. Tolong apa? Jangan, jadi kita melarang. Usah kita melarang. Jadi jelas dah, takkan nak larang tulis nama kot. Jadi takkan nak ni dua-dua ni larang ni terus jadi salah. Jadi automatik tolong pastikan dia buat permintaan. Tolong pastikan nama ditulis pada kertas jawapan. Baru orang tahu siapa punya. Okey, selesai soalan 11. Okey, sekarang kita akan masuk soalan 12. Soalan terakhir untuk, orang kata apa? Yang cikgu kata tadi bahagian kata. Sekali kita akan pergi bahagian ayat pula. Ibu memerhatikan tarikh pada tin sardin yang mahu dibelinya. Tarikh apa? Lepas. Betul ke lepas? Lupus. Kita buang habis, kita lupuskan benda-benda lama tu. Asal. Luput. Jadi sepatutnya tarikh luput. Maksudnya benda tu dah tak boleh nak guna. Kalau macam dekat roti ada... dekat makanan betin berbungkus, kadang-kadang dia akan tulis dekat situ. Baik sebelum bila. Maksudnya kalau lepas pada tarikh yang ditetapkan tu, benda tu telah luput. Bukan hilang gitu, maksudnya dah tak sesuai, dah tak baik untuk dimakan. Okey, soalan 13. Ayat tanya yang sesuai. Dia bagi jawapan. Perniagaan semakin maju kerana, kamu tengok kata kunci dia, kerana Azila seorang gadis yang rajin dan tabah. Okey, siapakah yang tabah? Dia tak bagi tahu pun. Kalau ni soal apa tu? Azila ialah yang tabah. Okey, jadi yang ni tak apa tepat. Okey, siapakah yang semakin maju? Siapakah ni perniagaan semakin maju? Tak apa tepat. Okey, bilakah perniagaan Azila semakin maju? Tak ada pun berkaitan masa. Okey, jadi kata kunci di sini kamu nampak jelas lah. Kerana mestilah sebab. Mengapakah perniagaan Zila semakin maju? Sebab apa? Kerana seorang yang rajin dan tabah. Soalan dia direct je. Mengapa? Okey, soalan 14. Perkataan bergaris yang betul. Jadi dia tengok perkataan bergaris yang betul.
Okey, jadi penggunaan ayat ni yang mana betul gunakan perkataan yang dia bagi. Jihan berasa hampa. Hampa tu kecewa kerana tidak berjaya keluar negara. Tak pasti, kita biarkan dulu. Padi yang hampa. Padi hampa ni maksudnya kalau kamu tanya mak kamu, padi hampa tu, padi tu kosong, tak ada beras dalam tu. Kosong, hampa. Macam kita hampa, rasa kosong. Jadi yang ni macam betul je, nombor 2 tak pasti, biarkan. Sikap yang hampa. Ini memang salah. Sikap yang hampa tu macam mana? Sikap yang tamak, sikap yang sombong. Selalu kita kata sikap yang hampa ni bukan maksud, tak ada maksud. Okey, potong yang ada 3. Rumah itu telah menjadi hampa. Hampa macam mana? Tak ada maksud kan? Patutnya rumah itu telah menjadi usang. Telah jadi orang tak duduk kan? Telah jadi orang kata apa? Sunyi. Macam tu. Okey, 4 potong. Jadi automatik jawapan dia ialah A. Jadi kita dah dapat soalan 1 hingga 14. Dan kita akan pergi pula kepada soalan yang ke-15. Okey, sekarang untuk soalan 15, dia kata pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Ayat yang sama maksud. Kalau untuk ayat sama maksud ni, kamu kena tengok siapa yang bercakap, apa penerangan dia, sedang ke, sebelum ke, selepas ke, kamu kena pastikan semua tu lengkap. Okey, Nolia mempelawar rakan sekelahnya menikmati kek coklat itu. Sekarang siapa yang mempelawar? Nolia. Pelawar siapa? Rakan sekelasnya. Bukan rakan sekelasnya mempelawar Nolia. Kamu kena faham benda tu. Nolia yang mempelawar. Kalau Nolia dipelawar, hal lain. Maksudnya rakan sekelas tu yang mempelawar dia. Okay. Nolia dipelawar oleh rakan sekelasnya. Yang ni cikgu kata tadi. Terbalik. Tak boleh. Kek coklat itu dinikmati. Ni terus dinikmati tu maksudnya terus dah makan dah. Dia baru pelawar, tak boleh makan lagi. Rakan kelas dipelawar olehnya menikmati kek coklat itu. Rakan sekelas Nolia menikmati. Ini menikmati terus, tak ada perkataan dipelawar. Jadi jawapan dia ialah C. Okey, habis C. Soalan 15. Okey. Soalan 16. Kita tengok soalan 16. Okey, ayat yang betul. Laporan co-curriculum itu telah diserahkan kepada guru besar. Kita tak pasti, kita biarkan. Jangan buat apa-apa. Kita nak tengok dulu. Encik Adri bekerja daripada pagi hingga ke petang. Rasa macam pelik ya. Kata sendi, dari dengan daripada. Kita dah terang dah. Dari guna untuk ATM, arah, tempat, masa. Daripada cikgu kata Nabi. Untuk nama orang, asal usul, bandingan. Lepas tu institusi, kita guna daripada. Jadi di sini pagi ni berkaitan dengan masa. Jadi tak boleh daripada. Jadi salah. Nombor 2 ni automatik salah. Potong yang ada 2. Ini salah. Ini salah. Jadi A dengan C salah dah. Kamu nak jawapan kamu antara B dengan D. Adik menangis bila? Bila ni untuk bertanya. Dia tak boleh guna untuk sebagai kata hubung di sini. Sepatutnya apabila. Okey, baik. 3 juga salah. Jadi automatik 16 jawapan dia ialah D. Okey, habis yang untuk sampai 16 soalan. Masuk soalan 17 ialah petikan. 17 hingga 24 soalan lagi berdasarkan petikan syarahan. Okey, sini minta maaf, syarahan ke ucapan ni? Ini ialah ucapan sebab tak ada tajuk khas. Dia kata mewakili pada untuk mengucapkan selamat hari guru. Jadi ini adalah ucapan. Jadi kita akan tengok soalan lagi. Baik, untuk petikan ucapan hari ini. Ucapan ini selamat pagi diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Guru Besar, guru-guru rakan yang dikasihi sekalian. Okey, keyword dia ialah rakan. Jadi kamu boleh tahu dah siapa yang berucap ni. Kepada semua guru di dalam dewan ini. Okey, berkaitan dengan sambutan Hari Guru 16 Mei. Okey, baik. Kita tengok soalan. Di manakah sambutan Hari Guru disambut? Di manakah tempat? Jadi kamu tengok di mana? Di dalam dewan ini. Ada jawapan dia di situ. Jadi sini ialah nombor 17 kat sini. Soalan nombor 17 tadi kat sini. Jadi di dalam dewan ada di sini. Okey, jadi dapat 17.
18. Okey, siapa yang memberi ucapan? Tadi kamu kata, cikgu kata tadi rakan-rakan. Dah kata kunci dia. Jadi sini jawapan nombor 2 ada di sini. Jadi dah murid-murid, kawan-kawan dia, rakan-rakan tak ada. Yang paling hampir apa dia? Ketua murid lah, sebab murid juga kan. Jadi ambil ketua murid. Baik. Apakah jasa guru kepada murid-murid? Kita tengok ada tak sini jasa guru. Mendidik, mengasuh, membimbing hingga mencapai kejayaan, kesungguhan mereka mendidik. Okey, tidak pernah jemu mengajar. Semua tu input. Memberi semangat, mendengar masalah, sangat berdedikasi. Okey, jasa tidak ternilai. Jadi maksudnya dah ada tu soalan dia. Okey, mengajar satu mata pelajaran, selalu jarang cikgu mengajar satu mata pelajaran ni. Murid cikgu suka beletih, mengajar, membimbing dan mendidik mendengar nasihat yang berguna. Jadi cikgu ni yang paling tepat di sini. Dia mengajar, membimbing dan mendidik. Mengajar tu mengajar mata subjek dia. Membimbing tu latih dia. Macam hari ni cikgu bimbing kamu macam mana cara nak jawab, kena garis kata kunci tu, bimbing lah. Mendidik ni macam terak nilai murni. Kena datang sekolah, kena bangun awal, PKPB ni. Tu mendidik lah tu. Macam mana ibu bapa kamu mendidik, cikgu pun tumpang lah. Sebab di sekolah kamu jadi anak cikgu. Okey, pernyataan yang benar tentang petikan. Jasa guru hanya sekelumit. Sekelumit tu sikit ke jasa guru? Ikut kamulah, kamu rasa macam mana. Hari guru tu untuk meraihkan murid-murid. Yang ni terus out dah ni. Guru mengajar sambil lewa. Sambil lewa tu maksudnya sambil lewa lah dia buatkan masuk. Buatlah cikgu nak buat kerja cikgu ni. Kamu buatlah, ngajaklah macam mana pun. Saya rasa tak. Cikgu akan mengajar dengan betul, ikhlas untuk kamu jaya. Wakil murid mengucapkan terima kasih atas jasa guru. Yang ni yang betul. Jadi dapat dah 20 markah untuk 20 soalan. Okey, selesai untuk bahagian A. Kita pergi pula ke bahagian B. Okey, bahagian B ni kita tengok soalan dia. Okey, soalan untuk bahagian B yang pertama, soalan 21. Tukarkan ayat aktif berikut kepada ayat pasif. Dia dah bagi ayat aktif, kamu tukar kepada ayat pasif. Okey, tolong bezakan ayat aktif, ayat pasif ni bukan ayat sonsang. Ayat aktif selalu dia guna imbuhan meng. Ayat pasif ni dia terbalikkan. Kita kan di, oleh ke macam tu ke. Macam tu. Dia tak ada imbuhan meng dah ayat pasif ni. Saya telah menempah beberapa baju kurung. Saya, kata ganti nanti nama diri dia. Saya menempah. Kata kerja aktif yang digunakan. Jadi, untuk ayat pasif, kamu nak ambil macam mana? Kamu dah tahu dah diri pertama. Bila diri pertama, dia tak ada di, dia tak ada oleh. Balik kepada kata dasar. Hanya diri ketiga je macam kata, dia telah menempah beberapa pasang baju kurung itu. Ayat dia akan jadi macam mana? Beberapa pasang baju kurung telah ditempah oleh dia. Tapi diri saya. Saya diri pertama. Bila diri pertama, kamu ingat tak ada di, tak ada oleh. Jadi maksudnya akan jadi macam mana? Beberapa pasang baju kurung telah saya tempah ke saya telah tempah. Telah ni kata bantu. Okey, kata bantu telah ni dia kena duduk sebelum kata ganti nama diri untuk ayat pasif. Jadi jawapan dia ialah beberapa pasang baju kurung telah saya tempah. Daripada menempah, dia jadi kata dasar tempah. Okey, seterusnya soalan 21, 2 Roman. Ayat pasif pula kepada ayat aktif. Okey, yang ni dibalut oleh Wardah. Bukan diri pertama, bukan diri kedua. Sebab tu ada di dengan kemas oleh Wardah. Okey, baik. Jadi kita akan ambil bila ayat aktif, Wardah ni duduk depan. Dibalut ni akan terus jadi membalut. Dia akan jadi imbuhan mem. Jadi Wardah membalut hadiah itu dengan kemas. Jadi ayat aktif dia balik kepada kata dasar dia yang diletak imbuhan memeng. Sebab siapa membuat benda tu? Wardah
membalut, bukan dibalut. Okey. Boleh faham? Okey, yang ni 2 markah, yang ni 2 markah, dapat 4 markah kalau betul kedua-duanya. Okey. Kamu dah dapat 4 markah untuk soalan 21. Kamu dah tahu apa tu ayat aktif, ayat pasif. Sekarang kita nak tengok dialog. Okey. Ayat tanya, dia bagi ni, buku cerita inilah yang dihadiahkan oleh Cikgu Azri. Okey, untuk soalan 22 ni, kita lebih kepada perbualan siapa yang bercakap. Sama ada kadang-kadang keluar dia bertanya, kadang-kadang keluar dia memberi jawapan. Tapi kali ni dia dah beri jawapan, dia suruh kamu bina ayat tanya. Buku cerita inilah yang dihadiahkan oleh Cikgu Azri. Jadi seorang ni yang bertanya. Mungkin dia tanya sebab kalau dia tak tulis ayat tanya, kamu tak apa boleh tulis dialog macam ni. Oh, betul ke buku ini yang diberikan oleh Cikgu Azri? Tak apa. Tapi di sini dah cakap tulis ayat tanya, kamu kena buat ayat tanya lah. Boleh buat ayat tanya tanpa menggunakan kata tanya atau dengan menggunakan kata tanya, tetapi bila ayat tanya mesti jangan lupa tanda soal. Tanda soal tu buat tak jadi pula di sini. Tanda soal tu maksudnya kena ada di hujung ayat lah. Nak tulis kata tanya tanpa kata tanya tak ada masalah. Okey. Jadi buku cerita inilah yang dihadiahkan oleh Cikgu Azri. Kamu boleh ambil Cikgu Azri ni sebagai kata kunci. Maksudnya siapakah yang menghadiahkan buku cerita ini? Buku cerita ataupun buku cerita ini dihadiahkan oleh siapa? Ataupun kamu nak Cikgu Azri menghadiahkan buku cerita apa? Buku cerita inilah yang dihadiahkan. Boleh juga janji sebab kamu nak ambil lah ni. Buku cerita apakah yang dihadiahkan oleh Cikgu Azri? Minta maaf. Cikgu Azri menghadiahkan buku cerita apa? Apakah buku cerita yang dihadiahkan oleh Cikgu Azri? Boleh tunjukkan kepada saya buku cerita Cikgu Azri? Boleh tak? Boleh tunjuk kepada saya. Itu bukan tanya macam permintaan. Kamu kena tengok jelas. Dia mesti guna kata tanya yang bertanya. Boleh saya tahu buku apakah buku yang dihadiahkan oleh Cikgu Azri? Boleh macam tu. Faham? Okey, jadi tengok ayat. Perlu ada tanda soal di belakang. Lepas tu apa? Kena ayat yang lengkap. Kamu jangan jawab inilah buku cerita. Habis. Salah. Boleh faham sebab dia nak ayat tanya. Okey, dah dapat lengkap ayat tanya, dapat 2 markah. Okey, pastikan ayat kamu lengkap dengan ejaan, tanda baca, semua lengkap untuk dapat 2 markah tu. Tak boleh ayat yang apakah buku itu? Macam apakah buku itu? Dari manakah buku cerita itu? Boleh. Tapi macam boleh jawab dapat 1 markah lah. Daripada siapakah buku cerita ini? Ataupun inikah buku cerita yang dihadiahkan oleh Cikgu Azri? Boleh. Inikah buku cerita ataupun itukah buku cerita yang dihadiahkan oleh Cikgu Azri? Boleh. Kita terima jawapan tersebut. Okey. Tulis ayat tunggal berdasarkan ayat majmuk yang diberikan. Okey, yang ni set bahagian B. Ayat tunggal pula. Dia dah bagi ayat majmuk. Kalau ayat majmuk mesti ada kata hubung. Kata hubung di sini ialah yang. Kita dah tahu ayat majmuk ni maksudnya daripada 2 ayat menjadi 1 ayat. Puan Azila menggubah bunga-bunga ros 1. Puan Azila menggubah bunga-bunga ros 1 nah. Satu lagi, bunga-bunga ros yang berwarna putih. Jadi kita gabung. Kita tak mau ulang banyak kali bunga-bunga ros. Kita kata Puan Azila menggubah bunga-bunga ros yang berwarna putih. Jadi nombor 1 kamu boleh ambil Puan Azila menggubah bunga-bunga ros. Yang kedua, bunga-bunga ros yang berwarna putih. Bunga-bunga ros berwarna putih, tak ada yang.
Ataupun Puan Azila menggubah bunga-bunga ros. Satu, ayat tunggal. Satu lagi, bunga-bunga ros berwarna putih. Boleh? Dapat. Yang ni 2 markah, yang ni 2 markah. Okey, dapat 4 markah. Okey, soalan berikut berdasarkan pernyataan di bawah. Segala nasihat dan tunjuk ajar yang diberikan oleh Mak tidak diendahkan oleh Hazali. Okey, Mak dia bagi nasihat macam-macam. Dia tak kisah, dia tak heran. Jadi seperti apa? Apa yang di daun keladi tu? Seperti menjirus air ke daun keladi. Seperti apa? Sesuatu benda yang sia-sia, yang kamu buat tu, mengira pasir di pantai, semua tu benda yang sia-sia. Mengira bulu kambing semua tu, macam saya tak apa nak jelas, nak cepat ni. Kamu kena tengok sesuatu yang kata apa, sia-sia kita buat benda tu, yang kita nak cari jawapan tu. Orang bagi nasihat kat kita tak heran. Okey, untuk soalan C ni adalah soalan peribahasa. Okey, kalau peribahasa tu mak dia ada anak-anak dia. Okey, anak-anak dia tu contoh simpulan bahasa, perumpamaan, kata-kata hikmah, semua tu masuk dalam peribahasa. Okey, pernyataan yang dia bagi, segala nasihat yang ditunjuk ajar diberikan oleh emak tidak diendahkan. Tidak diendahkan maksudnya tak dipeduli. Orang kata penat je cakap, dia buat tak tahu je. Okey, peribahasa yang sesuai nak fokus kat Azali ni sebagai apa? Bukan kat mak dia, kepada Azali ni, sebab dia tak dengar nasihat. Orang yang degil kita boleh kata apa? Kepala batu. Lagi apa? Orang degil kan? Boleh guna juga kepala batu tu, maksudnya kamu guna simpulan bahasa. Kalau kamu kata macam kita kata penat lah cakap, seperti apa? Menjurus air ke daun keladi. Maksud tu dia tak mau dengar. Apa pun dia tak mau dengar. Penat kita cakap. Benda tu lah. Itu jawapan dia. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi soalan 23. Berdasarkan poster ni. Ini adalah poster langkah keselamatan di tadika. Bukan di sekolah, di tadika. Jawab soalan berikut. Okey, tadika tamat impian ni dalam tadika, ni luar tadika. Langkah keselamatan dia dah habaq dah. Pagar hadapan tadika sentiasa berkunci. Tangga kecemasan disediakan sebab kalau ada berlaku kebakaran, kita duduk atas, tak boleh lalu di bawah, kita lalu ikut luar. Okey, alat pemadam api ada disediakan. Peti kecemasan kalau luka, boleh sapu ubat. Seluruh kawasan dengan kamera litar betul-tutup. Kadang-kadang kita tak tahu ada orang jahat datang ganggu di luar ke. Jadi kita nampak dengan kamera litar ni. Poster ini menyebut langkah-langkah menjaga keselamatan di tadika. Sebab ini 1 markah saja, kamu boleh jawab di tadika saja boleh diterima. Okey, mengapa peti kecemasan sentiasa lengkap dan perlu disemak tarikhnya? Yang ini dia kata lengkap dan sentiasa disemak tarikh, tapi tak ada di sini. Yang ni dipanggil KB, kata apa, kebat. Kamu kena berfikir di luar kotak daripada maksud yang dibagi sini. Kenapa perlu lengkap? Jadi kamu buat peti kecemasan sentiasa lengkap dan perlu disemak tarikh. Luputnya supaya apa? Mudah untuk menggunakan alatan tersebut bila berlaku kecemasan. Tiba-tiba ada murid luka. Tengok-tengok plaster luka tak ada. Dettol tak ada nak cuci. Habis macam mana? Tengok-tengok pula ubat yang nak disapu tu telah luput tarikh, tak boleh guna. Satgi nak ubat jadi penyakit lain pula. Jadi itulah jawapan dia. Okey, macam cikgu kata tadi, kita kena pastikan jawapan kamu tu logik. Perlu lengkap maksudnya kita tak tercari-cari masa nak guna. Ini baru nak cari minyak angin mana sakit perut murid ni, takkan nak pergi sapu ubat luka pula bila sakit perut. Jadi kena lengkap, kena tahu. Okey, dan tarikh ni macam semualah, macam makanan jugalah, kita tak boleh guna yang lepas tarikh, nanti bahaya balik kepada diri kita sendiri. Okey, baik. Pada pendapat kamu, adakah kanak-kanak perlu dihantar ke tadika walaupun mereka masih muda? Mengapa? Ini dah 2 soalan dia. Bagi pendapat kamu, kenapa kanak-kanak, adakah perlu kanak-kanak dihantar ke tadika?
sebab mereka masih muda, dan mengapa sebab apa idea kamu. Kalau kamu rasa pada pendapat saya kanak-kanak tidak perlu dihantar ke tadika kerana mereka masih muda, kerana saya hendak mereka berehat sepenuhnya sebelum mula persekolahan. Logik juga, tapi murid tu tak buang masa ke duduk di rumah. Kita kena tengok begitulah. Ikut cikgu kamu lah nanti dia nak write macam mana. Boleh idea semua. Tak semestinya kita kena setuju bulat-bulat. Mesti, ya saya setuju, ya saya setuju. Boleh saya tak setuju tapi kena bagi yang logik. Okey. Kamu boleh kata apa ke? Pada pendapat saya, kanak-kanak tidak perlu dihantar ke tadika kerana mereka masih muda. Kerana pengalaman saya sendiri menyebabkan kanak-kanak itu berasa sangat letih kerana tidak cukup rehat. Boleh? Faham? Ataupun pada pendapat saya, kanak-kanak tidak perlu dihantar ke tadika pada mereka masih muda kerana ibu bapa mampu untuk mengajar anak mereka sendiri. Boleh? Jadi kalau pada pendapat saya, adakah kanak-kanak perlu dihantar ke tadika? Pada pendapat saya, kanak-kanak perlu dihantar ke tadika kerana seperti peribahasa mengatakan, melentur bulu biarlah dari rebuhnya. Maksudnya kita latih, kita ajar sejak kecil supaya senang dibentuk. Bila dah keras macam buluh susah, degil. Macam itulah. Jadi semua pendapat asalkan logik kita terima. Okey, yang ni kamu kena jawab lengkap. Pada pendapat saya, bagi jawapan kamu pilih yang mana, kamu dapat 3 markah dengan sebab apa. Kalau kamu jawab, ya saya setuju, kamu hanya dapat 1 markah. Kamu tak bagi tahu. Kamu setuju apa, kamu setuju mengapa dan kenapa kamu memilih jawapan kamu setuju atau tidak setuju. Itu mesti jawapan yang lengkap, baru layak dapat 3 markah. Jelas? Okey, kita pergi soalan 24. Baca dan fahami gambar tentang perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di bawah. Kemudian jawab soalan. Okey, yang ni ada apa ni? Kamu pergi mana-mana sekarang kena scan yang ni. Okey, apa QR code ni? Tu ada postman mestilah ni. Duk tunggu postman beli barang. Okey, pos laju hantar barang. Telefon yang inilah. Tak tahu nak buat macam mana. Setiap masa guna telefon. Okey, yang ni guna komputer, laptop ke apa ke. Okey. Kalau belajar tak apa, telefon pun jangan marah kat telefon. Telefon tak salah. Yang bersalah orang yang menggunakan telefon sebab tak ada limit. Suruh ikut kelas cikgu setengah jam pun rasa ya Allah lamanya cikgu ni mau apa-apa tahu. Tapi main telefon 3 jam, 4 jam tak makan pun tak apa. Betul kan? Baik, seterusnya. Poster menunjukkan perkembangan pesat yang dalam bidang. Jawapan direct je. Teknologi. Tulis tangan ni teknologi. 1 markah dapat. Pada pendapat kamu, apakah cara pembelian yang menjadi pilihan orang ramai dalam musim Perintah Kawalan Pergerakan PKP ni? Pada pendapat saya, jawapan kamu apa? 2 markah. Bila 2 markah, kamu hanya bagi 1 idea saja. Tak payah sampai 2 idea. Kenapa orang beli? Cara orang beli musim PKP ni sebab tak mau jumpa orang, tak mau menghadap orang ramai, tak mau nak bertembung dengan orang ramai. Jadi dia beli barang guna apa? Okey, Tesco sekarang tak mau pergi Tesco pun boleh telefon dia hantar barang. Maidin pun sama juga. Nak beli barang apa pun dia hantar saya. Kamu boleh order je. Kalau yang hebat-hebat sikit nak beli barang, guna Shopee lah, Lazada lah, semua kamu hebat. Kamu pandai pada cikgu-cikgu yang tak apa nak pandai ni. Okey, jadi pembelian yang menjadi pilihan ramai ialah pembelian dalam talian. Bukan atas talian. Pembelian dalam talian. Maksudnya secara online. Order ada duit dalam bank terus bayar. Lagi yang canggih sekarang, order saja postman mai hantar, kena bayar duit kat postman tu. Dia kata apa? Order dulu, barang sampai baru bayar. Macam-macam lah cara. Okey, tak kisahlah. Jadi itu jawapannya. Maksudnya pembelian secara dalam talian. Bukan atas talian. Bukan di talian. Okey, baik. Seterusnya. Sini tanda jawapan yang betul.
Bagi jawapan yang betul, kamu berdasarkan maklumat yang dia bagi dalam sini ataupun berdasarkan logik. Kamu kena fikir yang mana logik. Kamu baru tanda betul atau salah. Okey, kita tengok. Okey, untuk soalan ni kamu hanya tanda jawapan yang betul. Kalau yang salah kamu biar saja, tak payah tanda apa pun cikgu terima. Kalau yang rasa wah-wah dia tanda salah pun cikgu terima. Okey, perkhidmatan pos laju sangat membantu dalam proses pembelian dalam talian. Betul tak? Betul lah kan? Asyik duk tunggu pos laju je. Okey, proses imbas menggunakan imbas ni scan lah QR code memudahkan kita berurusan tanpa perlu menulis nama apabila ke satu tempat. Okey, pergi pasar raya ke, pergi kedai ke, letak handphone. Sekarang kita guna My Sejahtera tu. Kita scan situ terus, tak payah nak pegang pen. Kita usah hati pula, siapa pegang pen tu tadi? Takut. Jadi guna QR code lagi mudah. Lepas tu menggunakan aplikasi WhatsApp, Telegram, Facebook dan lain-lain. Kita dapat menghantar maklumat dengan cepat. Tak payah nak pergi rumah dia. Telefon je. Mai rumah aku ni nak makan ke apa benda. Ajak macam tu. Guna Telegram, Facebook, semua. Okey, betul. Perkhidmatan postman sudah tidak diperlukan lagi. Ada ke kesian kat postman? Ada lagi. Jadi kamu tinggal je yang tu. Dapatlah 4 markah. Sebab yang ni salah kamu tinggal 1 betul. Kalau kamu betul juga, kamu jadi 3 markah. Sebab kamu dah tersalah tanda. Okey. Baik, seterusnya soalan 25, soalan terakhir. Saya mempunyai seorang rakan. Nama rakan saya ialah Syehan. Syehan soalan UPSR. Okey. Kamu dah baca orang sini. Ada rakan. Nama Syehan. Pendudukan UPSR bila? Tahun hadapan. Okey. Syehan ni rajin gigih. Pelajar pintar. Perkuliahan dalam bidang seni. Ayam tambatan tu maksudnya orang harapan. Okey, tapi namun begitu. Namun begitu ni sama dengan tetapi seperti kawan lain. Kedua-dua kakinya cacat. Ini kata kunci dia ni. Kakinya cacat. Tidak mampu berjalan. Dia tak seperti kamu yang normal ni. Kecacatan ni sejak kecil. Tapi tak pernah mematahkan semangat untuk berjaya. Dia tak ada alasan. Aku tak ada kaki. Aku tak mau belajar. No. Dia terus belajar. Okey, dia tidak pernah rasa terpinggir. Macam cikgu kata, dia tak pernah jadi alasan dia tu. Okey, keluarga, guru-guru dan kawan menjadi pendorong. Ramai bagi jadi pendorong pada dia. Berbakat besar dalam bidang pidato. Pandai bersyarah. Okey, bakat terselah muncul juara di peringkat negeri. Hebat ni, yang ada kaki pun belum tentu boleh buat. Tidak pernah loket. Loket tu apa maksud dia? Dia sering menjadi sumber rujukan. Orang selalu tanya dia. Okey. Menjadi teladan, contoh, role model. Tekad Syehan satu menggapai 6A dalam UPSR. Itu petikan yang diberi. Berdasarkan petikan, kita akan menjawab soalan yang diberi juga. Okey, kita akan teruskan soalannya. Okey, untuk 25A, loket. Maksudnya tidak loket dengan ilmu. Maksudnya dia berkongsi ilmu. Jadi loket di sini maksudnya kedekut. Maksudnya loket boleh diganti dengan kedekut. Sangat kedekut. Tak mau bagi tahu jawapan kat kawan. Okey, tak boleh. Apa harapan Syehan pada tahun depan? Ini ya. Tekad Syehan hanya 1. Dia ada di sini. Pada tahun hadapan menduduki takkan tekad dia menduduki UPSR. Tekad dia ialah menggapai 6A. Jadi harapan Syehan pada tahun depan ialah menggapai. Menggapai tu maksudnya mendapatlah 6A dalam UPSR. Okey. Kena buat harapan. Jangan terus menggapai 6A kamu hanya dapat 1 markah. Sekiranya kamu mempunyai rakan seperti Syehan, apa yang kamu lakukan agar Syehan rasa bertuah bersahabat dengan kamu? Yang ni tak ada dalam petikan. Jadi apa pendapat kamu? Kalau kamu ada rakan seperti ni, kamu kata apa, saya tak mau kawan dengan dia sebab saya malu. Boleh tak? Tak boleh lah. Jadi sekiranya saya mempunyai rakan seperti Syehan, saya akan memberi sokongan dan membantu sekiranya dia memerlukan pertolongan. Ataupun saya akan jadikan Syehan sebagai rakan saya yang sama-sama belajar untuk mencapai kejayaan. Itu je. Pendapat kamu asalkan logik boleh diterima. Baik, itu saja. Sekian. Ada apa-apa pertanyaan boleh tanya saya dalam
WhatsApp ke, dalam Telegram yang kamu nanti akan share. Cikgu nak kamu kira jawapan, kamu buat bahagian A kamu dapat berapa, bahagian B dapat berapa, nanti cikgu akan tengok berapa jumlah kamu yang sebenar dan cikgu akan letakkan jumlah markah kamu, cikgu hantar balik dalam grup kelas. Okey, saya harap kejujuran. Bila menjawab ni, cikgu nak tahu markah kamu tu, saya nak kamu jujur, ikhlas. Berapa pun cikgu tak kisah. Yang penting kita tahu level kita berada di peringkat mana. Harap semua siapkan kerja dan jujur untuk memeriksa kertas. Baik, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.